Okey, hari ni kita nak melihat satu jenama daripada jenama yang agak popular dalam kalangan geng-geng fitness, iaitu jenama Suunto. Macam mana sebut dia? Sunto. Sunto. Okey, Sunto ni nama dia macam pelik, tapi sebenarnya dia bukan datang daripada China. Dia sebenarnya asal daripada Finland dan jenama ni memang dah ada lama, sejak daripada tahun 1936 lagi. Namun sebenarnya start daripada tahun 2019, Sunto dia telah dimiliki oleh syarikat China. Nama dia adalah Anta Sports dan sejak daripada tu kita dah tengok yang jenama ni dah mula makin agresif untuk masuk ke market Malaysia. So untuk video kali ni kita nak melihat model Sunto 9 Peak, iaitu model antara model yang paling mahal, antara model yang paling tinggi dalam Sunto, model yang paling elegan dan juga model yang terkini dalam keluarga Sunto. Okey, berapa harga jam ni? Harga dia adalah RM3,000. So harga dia memang mahal, jadi sebab tu kita nak tengok kenapa jam ni sampai RM3,000 harga dia. Okey, Sunto 9 Peak ni sebenarnya adalah salah satu barisan dalam model Sunto 9. Model yang lain antaranya adalah Sunto 9 yang biasa, kemudian ada Sunto 9 Baro. Okey, untuk Sunto 9 Peak ni dia secara spesifik dia adalah merupakan model yang paling ringan, paling elegan, paling nipis dalam keluarga Sunto 9 ni. Sebab tu nama dia Sunto 9 Peak. Dan dalam Sunto 9 Peak ni dia ada dua versi, iaitu yang pertama adalah versi stainless steel dan yang kedua adalah versi titanium. Jadi yang berada kat tangan aku ni adalah versi titanium, yang mana dia adalah sedikit lebih mahal daripada stainless steel. Kalau kita tengok harga stainless steel adalah bermula RM2,799, still tak murah pun. Tapi versi yang titanium punya, yang ni adalah RM3,199. Mahal sikit. Kalau korang tanya aku apa beza dia antara titanium dan juga stainless steel, versi yang titanium ni dia adalah lagi ringan daripada stainless steel. Itu dari segi fizikal dia lah. Kalau kita bandingkan daripada segi kimia dia, titanium ni dia lagi kuat dan tahan lasak berbanding stainless steel. Sebab tu titanium ni dia mahal sikit berbanding stainless steel. Bergegar siut. Terusnya, apa yang membuatkan jam ni mahal lain macam sikit adalah kaca dia, skrin dia menggunakan kaca jenis nilam. Kalau korang selalu tengok channel Jerry Did Everything yang mana dia suka bedah phone, dia suka toreh phone tu, dia selalu cakap scratches at level 6 with a deeper groove at level 7. Okey, so untuk kaca nilam ni, dia punya level cala tu adalah pada tahap 9, iaitu lagi tinggi daripada kaca biasa yang ada dekat Gorilla Corning Glass tu. Maksudnya, kalau batu-batu biasa ni dia memang tak boleh calarkan skrin dekat Sunto 9 Peak ni, kecuali mineral yang level 9 dan ke atas, macam contohnya ruby, sapphire sendiri ke diamond, moissanite. So yang tu dia boleh calarkan kaca nilam ni. Okay, disebabkan kaca nilam dekat skrin ni dia sukar untuk dicalar, ia juga bermaksud dia susah untuk dibentuk. Sebab tu skrin dekat jam ni dia berbentuk flat. Dia tak macam dekat Apple Watch ataupun dekat Xiaomi Mi Band 6 yang mana dia ada berlekuk-lekuk dekat tepi tu. Dia nampak flat je. Okay, secara tak langsung jam ni dia lagi praktikal untuk bawa kepada outdoor sebab dia lagi tahan lasak dengan binaan dia punya titanium, dengan binaan kaca nilam dia, bermakna kita tak perlu risau kalau jam ni tercampak atau terjatuh dekat mana-mana. In fact, aku dah pakai jam ni beberapa kali dan terjatuh, terpijak, memang tak ada masalah. Functionnya macam biasa, memang tahan lasak lah, titanium kan. Okey, untuk skrin dia ni, sebenarnya skrin dia sangat basic sebab dia lebih kepada fitness. Jadi dia punya resolution dan juga warna dia memang basic lah. Kalau kita bawa jam ni dekat outdoor, kat bawah cahaya matahari kan, kita still boleh nampak, tapi dengan syarat memang kena bawa dia punya brightness level tu kepada tahap yang paling tinggi. Sebab secara defaultnya jam ni dia tak berapa nampak tau sebenarnya, sebab brightness screen dia agak malap. Cuma yang kurang best tentang jam ni adalah dia punya limitation daripada segi watch face. Sebab kita faham lah, ni bukannya smartwatch ke apa, ini jam fitness. Kita bukannya nak tengok jam sangat, kita nak tengok kepada feature fitness dia je. So itu adalah antara faktor nombor satu kenapa jam ni mahal, sebab dia tahan lasak, dipakai titanium, dipakai kaca nilam dan juga ada beberapa faktor lain. Contohnya, dia ada sokongan sensor dan juga tracking yang macam-macam, dan yang paling penting dia agak accurate sebenarnya. So kalau kita tengok daripada segi jam fitness tracker biasa, daripada yang murah sampai yang mahal pun memang kita akan jumpa beberapa ciri yang standard jugalah. Macam contohnya dia ada heart tracking, dia ada sleep tracking, dia ada step counter, SpO2. Jadi benda ni adalah benda yang biasa kita jumpa. Selain tu juga dia ada sokongan sensor tambahan, macam contohnya dia ada temperature sensor, dia ada barometer, contohnya dia ada altimeter, iaitu sensor nak mengukur berapa position kita daripada aras laut, sama ada kita tinggi ataupun kita terperosok ke bawah tanah kan. Dan yang terakhir paling penting, kompas dan juga sistem GPS dia. Melalui penggunaan aku, apa yang aku test, dia punya GPS ni memang boleh kata mostly agak accurate. Sebab contohnya kalau kita pakai jam fitness yang agak mampu
pemilik, selalunya kita akan ada masalah jam tu akan bawa kita berenang ke laut ke apa. Untuk jam yang ni, dia tak ada masalah. Dia memang jalan untuk GPS tu memang nampak elok je. Dan sebenarnya ada banyak benda yang kita boleh main dengan sistem GPS je ni. Macam contohnya ada point of interest navigation, kemudian ada rancang jalan, macam mana jalan yang kita nak lalui tu, kemudian ada heat map dan juga trail bila kita berjalan. Okey, untuk bateri dia secara maksimumnya boleh bertahan dalam 14 hari, tapi kita faham lah ini jam fitness yang memang kita turn on tracking sepanjang masa. Lepas tu dia punya brightness pun paling kuat dan juga notification daripada phone masuk kepada jam. Average-nya boleh tahan dalam 5 ke 6 hari. Yang itu memang penggunaan normal lah. Okey, untuk cara charge jam ni dia adalah melalui magnet, dan magnet dia ni agak kuat. Cuma aku nak bagi tahu siap-siap lah, kalau dia punya kabel charger magnet tu hilang, korang kena bayar RM195 untuk dapatkan yang baru. Jadi memang kena jaga elok-elok lah. Okay, walaupun jam ni merupakan fokus kepada fitness, tapi dia still ada beberapa ciri smart. Dia ada notification, kemudian dia ada smart reply dan juga ada media control. So antara ciri-ciri lain yang turut ada juga adalah 100 meter water resistant. Lepas tu dia ada lebih 80 mode sukan dan juga ada VO2 Max. Okay, apa yang aku suka dengan jam Suunto 9 Peak ni adalah rekaan dia tak bulky, rupa dia elegan, rupa dia nipis, ringan, dan pada masa yang sama dia tahan lasak sebab dia dibina daripada titanium dan juga dia ada kaca nilam. So contohnya macam kita tengok dekat sini, kalau kita nak tekan button dekat jam ni, dia tak mudah untuk ditekan. Aku tak tahulah benda ni jadi kelebihan ke kekurangan, tapi dia kenalah dengan tema tahan lasak Suunto 9 Peak ni. Dan dari segi ketepatan GPS, aku memang boleh bagi thumbs up. Sebab dia memang tak mengecewakan. Dan untuk fungsi smartwatch, kalau korang kisah juga pasal benda-benda smart, dia tak adalah berapa bijak sangat, walaupun jam ni lagi mahal daripada smartwatch high end. Contohnya macam Apple Watch, macam contohnya dia tak ada LTE, dia tak ada microphone, dia tak boleh install apps. Memang betul-betul fokus kepada fitness feature je. Okay, dari segi performance tu aku nampak ada sikit lah sangkut-sangkut kan, dia punya segi animation bila kita navigate dia punya UI tu. Tapi bagi aku performance yang lagi rendah sebenarnya lagi bagus lah, sebab dia menyumbang kepada battery life yang lagi tahan. Sebab kita nak jam ni lagi lama bertahan lagi bagus lah. Yes, untuk harga Suunto 9 Peak ni dia agak mahal, walaupun dia ada dua version. Tapi kalau korang yang nak mahukan versi titanium ni, dia berharga RM3,199, versi stainless steel RM2,799. Aku rasa dia memang sangat sesuai untuk orang yang menghargai statistik atau nombor atau value yang tepat lah bila dia orang bersenam tu. Untuk alternatif lain, kalau korang nak mencari jam fitness pada harga yang lebih kurang juga, RM2,700 sampai RM3,000 tu, ada beberapa lain yang aku jumpa. Macam contohnya untuk Polar Vantage 2, lepas tu ada Coros Vertix, lepas tu ada Garmin Fenix 6 Pro. Apa yang membezakan jam ni dengan jam yang aku mention tu adalah yang ni dia punya design dia lagi minimal, lagi ringan, lagi nipis, dan juga dia lagi tahan lasak. Yang lain-lain tu semua design dia bulky, dia ada yang berat, lepas tu design dia tak berapa kemas macam ni. So dia lebih kepada preference lah sebenarnya. Kalau korang suka kepada rekaan yang macam ni, memang go terus kepada jam ni. Lagi satu, disebabkan jam ni design dia memang nampak simple, dia tak nampak menonjol sangat. So kalau kita nak pakai secara casual pun boleh nampak bergaya lah. Dia tak menarik perhatian sangat, dia tak eye catching dekat mata-mata orang. So untuk orang yang selalu sangat bising pasal GPS accuracy dekat jam-jam fitness yang harga mampu milik harga RM100-200 tu, kalau korang nak sangat GPS accuracy yang betul-betul, belilah jam ni harga RM3,000 ni. Memang korang takkan ada masalah punya. So sekian saja untuk video kali ni. Moga jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Alright guys, macam mana video tadi? Mantap tak? Kalau korang suka, jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, bye. Okay, so untuk video kali ni kita nak melihat video. Okey, berapa harga jam ni? Harga dia adalah RM3,000. Betul, lagi mahal daripada jam atuk korang. Kalau korang selalu tengok channel Jerry Read Everything yang mana dia suka korek-korek phone tu kan? Korek-korek. Yang digunakan untuk mengukur cuaca, menentukan kecuacaan.